Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi kita di hari Isnin di petang yang mulia ini dan masih lagi dalam bulan Ramadan. Okey, bagi sidang yang sedang menonton boleh komen sedikit dari segi sounds. Mungkin kita boleh perbetulkan kalau ada masalah sounds. Okey, untuk petang ini, untuk topik petang ini seperti kita dah maklumkan, kita akan kupas sedikit berkenaan dengan topik wasiat. Kita asyik sebut pasal bercerai, bercerai, hal-hal tuntut itu, tuntut ini, tuntut itu. Jadi sampai kita lupa. Dek, kita nak menuntut je kita lupa yang kita sebenarnya kita perlu ada perlu berwasiat lah orang kata tapi nanti kita sama-sama ambil tahu wasiat itu apa kan. Kadang-kadang kita tak tahu, aku tak ada harta, buat apa aku nak wasiat. Dia ada harta, dia bolehlah wasiat. Jadi wasiat ni untuk siapa yang boleh diwasiat, siapa yang boleh berwasiat. Apa benda yang nak diwasiatkan? Hutang boleh wasiat ke? Nanti kalau ada soalan kita akan kupaskan dengan lebih lanjut. InsyaAllah pada petang yang mulia ini diharap semua sentiasa berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita pada petang ini, Encik Isa. Senior saya. Saya kagum dengan ilmu beliau dan jangan lupa masa ni lah kita nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu orang kata dah terbentang luas. Jadi rugilah siapa yang tak ambil peluang ni kan. Kita pun bukan sengaja nak buat, kita semua ada tujuan kita kena nak menyebarkan ilmu. Sikit sebanyak mungkin ada saham sedikit untuk kita. Okey, baik. Jadi kurang daripada seminit lagi kita akan menjemput tetamu jemputan kita bersiaran bersama-sama. Waalaikumsalam Puan Hanajo. Okey. Kongsikan sementara tu, kongsikan live ini supaya ilmu ini bertebaran jauh sampai tak boleh ditapis-tapis lagi dah. Okey. Stay tune. Okey, dengan ini kita menjemput tetamu jemputan kita, Cik Muhammad Isa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Tuan sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Sihat dah. Alhamdulillah. Tuan bila mula bekerja ni? Baru dalam 14 yang baru ni, 13 Mei ni. Baru dalam minggu ni lah. Okey. Saya office saya masih tak buka lagi. Okey. Tapi tak apalah. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kerana Tuan sudi mencemar duli di teratak kecil saya ini tuan. Okey. Kita berkongsi. Ya betul. Slot ini kita saja-saja untuk sembang santai tetapi mencapai maksud dia tuan. Okey, jadi topik pada petang ini berkisar tentang wasiat tuan. Yang mana biarlah kita urus harta untuk elak sengketa ni. Okey. Betul. Okey baik. Mungkin boleh dipersilakan tuan untuk kenalkan sikit latar belakang tuan insya-Allah. Okey, nama saya Muhammad Isa bin Abdul Ralib lah, peguam syar'i. Dah beramal sejak tahun 1999 lah sehingga ke hari ini. Itu saya kata senior saya tu. Dulu belajar di Universiti Malaya, sarjana muda syariah, kemudian sambung UIA, diploma, sambung pula di UiTM, ambil undang-undang civil tahun 2000. Dah grad lah, alhamdulillah lah. Sikit-sikit lah sibuk tapi tak panjangkan lagi lah. Tak panjangkan, hanya fokus pada syariahnya kan. Benar tu fokus pada syariah.
Okey, baik. Jadi bagi menjimatkan masa tadi kita ada masalah teknikal sikit tuan Biasalah. Okey. Baik, kita terus fokus kepada apa itu sebenarnya wasiat ni tuan. Okey, wasiat saya gunakan pendekatan mudah lah. Wasiat ni kalau kita tengok tafsir ulama banyak dia ada bahasa dari segi, tapi umumnya wasiat ni pesanan. Pesanan seseorang kepada orang lain dalam masa hayatnya untuk memberikan satu harta, dan harta tersebut boleh diberikan dan hanya boleh dilaksanakan selepas kematian pemberi orang wasiat tersebut. Itu secara umum. Dia Wasiat semasa hayat semasa hayat dan diberi itu harta yang bermanfaat dan hanya boleh dilaksanakan oleh yang menerima wasiat tersebut selepas jelas. kematiannya. Maksudnya kalau dalam tempoh dia hidup, wasiat tak akan terlaksana. Takkan Hanya takkan ada siapa boleh tuntut dalam masa hidup. Tak ada siapa boleh tuntut. Okey. Jadi tadi tuan ada kata harta yang bermanfaat untuk diwasiatkan. Jadi apa jenis harta yang boleh diwasiatkan tu tuan? Kalau umumnya semua harta boleh wasiat. Semua harta yang bermanfaat tetapi dengan syarat diiktiraf oleh hukum syarak. Okey. Harta yang bermanfaat diiktiraf hukum syarak dan dia ada nilai. Harta tersebut bernilai. Dan harta tersebut boleh dipindah milikkan dan dimasukkan yang bermanfaat itu harta yang mempunyai nilai dan boleh digunakan lah kan. Macam kalau sampah syarat tak boleh diwasiatkan. Jadi apa-apa harta yang boleh dinilaikan dan mempunyai manfaat ahli ni macam kereta kan, kereta, tanah. Okey, yang manfaat ni macam contohnya dia ada bangunan, dia sewakan bangunan. Okey, jadi dengan duit sewa, manfaat dia sewa tu, sewa rumah tersebut, dia nak wasiatkan, itu boleh. Itu dia panggil manfaat. Kalau harta ni tadi dia yang nampak, rumah, kereta, tanah dan sebagainya. Manfaat pun boleh juga diwasiatkan. Manfaat maknanya bukan ain harta tu saja manfaat bukan pun ain saja. boleh. Manfaat pun boleh juga. Asalkan benda tersebut diiktiraf segi hukum syarak. Macam share, saham. Saham pun boleh diwasiatkan. Macam keuntungan profit syarikat. Syarikat ada keuntungan pun juga boleh diwasiatkan sebab dia manfaat. Dia itu sebagai harta dalam Islam. Selagi mana harta tersebut yang tak melanggar hukum syarak lah, maknanya bukan najis, bukannya arak, bukannya diwasiatkan satu bar, gereja, itu tak boleh lah. Maknanya kalau ada kereta dan dia sewakan kereta, duit sewa kereta tu tadi boleh boleh diwasiatkan. Boleh. Dari segi manfaat boleh. Yang kereta tadi boleh diwasiatkan juga pada orang lain. Maknanya dua perkara boleh. Boleh. Itu manfaat. Ain dan manfaat. Okey, jadi kepada siapa? Kepada siapa wasiat ni boleh diberikan? Okey, secara umum wasiat ni boleh diberikan kepada sesiapa saja asalkan dengan syarat orang tersebut bukannya orang yang menerima waris. Orang yang menerima waris. Maknanya bukan anak dia, bukan suami dia, bukan isteri dia. Orang yang mana dia boleh bagi pada jiran dia boleh bagi pada kawan dia boleh bagi pada mak saudara yang jauh yang tak boleh menerima pusaka, maka orang tersebut adalah berhak untuk menerima wasiat daripada orang pemberi wasiat. Siapa sajalah, umum siapa saja bukan ahli waris. Ahli waris ni kita tahu kan suami, isteri kan, anak, ayah kan, atuk dan sebagainya. Tapi orang yang tak dapat daripada pusaka tersebut boleh menerima wasiat. Okey, baik. Kita menjawab terus soalan daripada yang sedang menonton tuan Okey, boleh. Okey ni, Tuan Syazril Ibnu Mustafa. Wasiat kepada orang bukan Islam boleh ke tuan? Boleh. Dalam syarat wasiat tadi, penerima wasiat boleh untuk diwasiatkan kepada orang bukan Islam. Sebab dia tak ada limitation untuk bukan apa, cuma ada perbahasan ulama lah. Ulama ada kata, setengah ulama kata kafir ni ditafsirkan kepada yang bukan Islam ni yang harbi. Ada seorang kata harbi tak boleh.
satu lagi dan zimmi boleh. Tapi secara umumnya pada orang bukan Islam boleh untuk kita wasiatkan pada bukan orang yang beragama Islam. Okey, baik. Seterusnya atau wasiat kepada orang murtad. Orang murtad, kalau kita tengok kepada syarat tadi, dan murtad tu dia dah bukan Islam, betul? Bila bukan Islam pun boleh menerima wasiat. Yang tak boleh menerima wasiat kalau dalam kategorinya ada orang yang membunuh. Qatil, orang yang membunuh orang wasiat tu, maka dia tak boleh menerima wasiat. Tapi syarat kalau murtad ni bolehlah dikira, kalau ikut tafsiran tadilah maknanya boleh untuk menerima wasiat sebab dia walaupun dia bukan Islam. Maknanya kalau yang kita boleh kenal pasti dia ni sebagai punca kepada kematian si pewasiat ni, maka dia tak boleh menerima. Benar. Di situ dia ada limitation. Mana kalau dia sengaja bunuh untuk dapatkan wasiat tersebut atau disegerakan wasiat tersebut, maka orang tersebut tidak layak boleh menerima wasiat. Gitu. Okey, jadi kadar kita dah tahu wasiat siapa boleh terima kadar dia ni berapa ni? Berapa kadar yang boleh diwasiatkan? Secara umum kadar ni dia 1/3. Kalau kita tengok kadar 1/3 ini cuma kalau dia tak boleh lebih 1/3, tapi dalam keadaan tertentu boleh lebih daripada 1/3, tapi dengan syarat mesti mendapat persetujuan waris. Kalau waris tersebut setuju, maka boleh untuk kita lebih daripada 1/3. Contoh dia ada 1 juta. Kalau 1 juta bukan dalam 1/3 dan 300,000. So maknanya sekali diwasiatkan nilainya dalam 600,000. Mana ada lebih ke 300,000. Okey, bukan begitu. Maka di akhir bila berlaku kematian tersebut, hakim ataupun pihak-pihak akan tanya adakah waris-waris tadi ni, dia akan dipanggil, tanya, setuju tak yang baki 300,000 ni? Kalau waris-waris kata setuju, maka boleh. Tetapi secara umum kalau dia tak setuju, maka limitasi tadi adalah hanya 1/3, 300,000 tadi saja. Itu mana, tetapi dengan syarat kebenaran waris lah. Waris mesti setuju lah. Waris tersebut. Kalau cukup memadai seorang sahaja yang tak setuju, maka wasiat tu terbatal. Wasiat tu terbatal juga. Tapi dia wasiat tak terbatal. Jangan salah faham dari segi wasiat tersebut. Wasiat tu sah. Cuma kadar dia tu 1/3 kadar. Kadar saja. Maknanya wasiat tu tetap sah. Kadar dia 1/3. Maknanya kalau yang waris tadi tak setuju tentang jumlah tersebut, maka dia yang tak setuju 2/3 tadi, maknanya 1/3 sajalah yang boleh diterima oleh penerima wasiat. Itu amalannya tuan Amalan. Dan cuma satu saya nak tambah, persetujuan ni hanyalah dibuat selepas berlakunya kematian pemberi wasiat. Kalau dia sebelum dia, contoh ayah tadi, dia nak bagi pada anak angkat dia kata dia nak bagi 2/3. Masa dia nak meninggal, masa sebelum tu dia cakap dengan anak dia yang waris dia tu, waris setuju. Setujulah, okey tak apa ayah, bagilah 2/3 kepada adik angkat dia yang tadi kan. Lepas tu bila berlaku kematian dia, tiba-tiba bila hakim tanya bila nak laksanakan, dia tak setuju pula. So boleh tak setuju. Sebabnya persetujuan tersebut hanyalah pada masa selepas kematian. Pada semasa berlaku masih hidup lagi pemberi wasiat, maka tak dikira. Gitu. Dia tak kira. Okey, baik. Tapi kalau berkenaan dengan 1/3 ni, kalau lebih daripada 1/3 boleh dilaksanakan? Boleh dilaksanakan, tadi dengan saya nyatakan dengan syarat persetujuan waris tersebut. Boleh dilaksanakan, boleh di-execute dengan syarat persetujuan waris. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau waris tak setuju, setakat 1/3. Setakat 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta Keseluruhan harta. Setelah ditolak macam kebumian, hutang-hutang, mana bersih lah. Jangan nak bersih lagi, masih banyak hutang lagi nak bagi-bagi pada waris-waris kan. Biasa orang faham macam tu. Tidak, kan ada kat mahkamah semua tu. Jadi mahkamah biasa hakim akan nilai. Kalau kita tengok, kita kena selesaikan apa berlaku kematian, pengumumian punya urusan, betul? Hutang. Yang ketiga tu barulah wasiat, hibah. Yang kelas tu atas pencarian, barulah faraid tu yang last sekali. Kan? Gitu. Maknanya itu susunan dia. Maknanya selesaikan hutang, baki hutang tu dikira, contohnya ada 1 juta, ada hutang 300,000, mana baki 700,000, itulah dia akan 1/3 daripada 700,000 tu. Gitu. Bukan 1/3 daripada 1 juta.
1/3 dari 1 juta. Okey, baki dia tu Baki setelah tolak hutang. Okey, baik. Jadi kalau dalam kondisi seorang mualaf ni boleh ke wasiat kepada ibu bapa dia yang bukan orang Islam? Saya dah maklum tadi saya umum Rebatul, dan saya umum dia bahawa seorang itu boleh memberi mewasiatkan kepada orang bukan Islam. Mana dalam hal ini walaupun dia dah mualaf, mak bapak dia masih Kristian, masih Buddha, masih Hindu, maka boleh dia wasiatkan kepada ahli keluarga tersebut. Tak ada masalah. Okey, baik. Sebabnya dia tak ada syarat. Okey, adakah wasiat boleh ditarik balik? Kalau tarik balik adakah buruk siku? Okey. Okey, dari segi umum hukum syarak, wasiat boleh ditarik balik. Wasiat boleh hak, ditarik balik. wasiat hak pemberi pewasiat, dia boleh tarik balik wasiat sebab pada bila-bila masa saja. Okey. Persoalan buruk siku atau tidak tu itu persoalan terminologi dalam masa orang kita kan. Tapi sebenarnya bila kita bila wasiat ni kita betul-betul, sebab ini pesanan. Bila kita dah pesan-pesan, mana kita kena atur kita punya kewangan, atur kita punya kehidupan. Jadi bila kita dah buat wasiat ni kena betul-betul lah. Kalau boleh kita laksanakan lah. Kalau boleh janganlah tarik balik. Tetapi kalau nak tarik balik, dia benarkan, dibolehkan. Okey, biasanya tuan apa keadaan yang menjadikan sesuatu wasiat tu ditarik balik? Keadaan ialah kadang-kadang wasiat ini seorang nak bagi adalah untuk dilaksanakan selepas kematiannya. Okay, macam seorang ayah nak bagi pada anak angkat. Okay, tapi mungkin dalam keadaan tertentu dia tengok anak angkat tu mungkin ada sikap-sikap yang boros, sikap-sikap yang mungkin dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi menyebabkan dia akan bimbang bila dia bagikan harta tersebut bila kematiannya, wang tersebut akan disalahgunakan. Sebab tujuan wasiat ni adalah untuk kita memberi kesenangan kepada waris, betul? Untuk dia menjalani kehidupan selepas itu. Sebab dia tak terima pusaka. Ini dalam kes-kes yang tak terima pusaka. Jadi bimbang dia akan menyalahgunakan. Jadi kebanyakan ada kes-kes yang tentu dia tarik balik. Diubah balik. Kadang-kadang ada juga yang isu melibatkan tentang ialah bila nak wasiatkan kepada orang lain kan, jiran, kawan ataupun tadi anak angkat, kerana anak-anak waris ni akan mempengaruhi ayah dia kata buat pun nak bagi. Jadi dia pun akan menarik balik wasiat tersebut. Tu banyak juga, ada juga kes-kes macam tu yang berlaku. Okey, baik. Jadi wasiat ni tadi boleh ditarik balik pada bila-bila masa sepanjang hayat si pewasiat ni tadi. Sepanjang hayat pewasiat, betul. Cuma bagaimana sikit nak tambah, kalau dia nak tarik balik, dia kena ada saksi. Saksi, okey. Saksi dia nak tarik balik supaya benda tu bukan satu benda mana. Kalau dia buat wasiat tersebut bersaksi, dan kalau boleh tarik balik kena bersaksi. Kalau kita tengok dalam undang-undang civil kan, kalau dia buat wasiat revocation nak penarikan balik tu mesti oleh peguam yang sama dia buat sekali kan, buat masa dia buat wills tersebut atau wasiat tersebut. Tapi dalam Islam sebaiknya bila dia membuat pembatalan revocation tersebut, maka hendaklah ada saksi. Okey, betul dia menarik balik saksi tersebut, wasiat tersebut kan, membatalkan wasiat tersebut dengan ada saksi, supaya bila berlaku kematian dia tak ada tomahan. Kalau dia tak buat begitu, sedangkan yang penerima wasiat tu dia ada dokumen tentang wasiat yang dia telah diterima kan. Jadi kalau tak ada pembatalan tersebut, maka mungkin boleh digunakan oleh penerima wasiat tu untuk selepas kematian dia untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi bila dia ada bukti bahawa dia telah membatalkan, ada saksi dan sebagainya, maka boleh digunakan untuk digunakan setelah kematiannya untuk menyebut pada waris-waris bahawa wasiat tersebut telah dibatalkan. Itu yang sebaiknya. Betul. Benda keadaan yang tuan bagi tahu tadi, cara ataupun kaedah untuk menarik balik wasiat tadi, memang itu langkah yang terbaik, kerana saya pernah bertemu dengan orang yang dia seolah-olah mengatakan keadaan semasa si mati menarik balik tu, si mati dalam keadaan terpaksa. Jadi bila mana kita perlu bukti kepada keadaan terpaksa tu tidak ada. Okey, betul. Jadi, itu antara kerelevanannya keadaan yang tuan bagi tahu tadi. Okey, baik.
Jadi bila mana sesuatu wasiat tu boleh ditarik balik pada bila masa, bagaimana pula dengan cabar? Adakah sesuatu wasiat yang dia buat tu boleh dicabar? Okey. Cabar tak cabar ni biasanya timbul selepas kematian pemberi wasiat. Betul? Bila pemberi wasiat telah meninggal dunia, maka surat wasiat ataupun apa dokumen wasiat tersebut nak dilaksanakan. Okey. Bila dah laksanakan, dalam keadaan tertentu barulah timbul. Sebab masalah dia masalah sekarang ni adalah wasiat ni dia tak macam hibah, dia ada ijab kabul, betul? Ada pemberi, penerima, ada sebagainya. Tapi dalam wasiat, specialnya dia tak ada kabul. Mana saya kalau nak wasiat, saya boleh wasiatkan kepada siapa saja. Contoh saya nak wasiatkan kepada seorang individu, wasiat kepada anak angkat, tu saya nak wasiatkan kepada kawan, tu saya nak wasiatkan kepada macam perbadanan pertubuhan, macam masjid, rumah anak yatim dan sebagainya, maka itu hak saya. Okey. Jadi bila begitu, ada juga kes-kes yang timbul bila selepas kematian, wasiat tersebut baru jumpa. Baru tahu pak saudara ada bagi wasiat, jiran ada bagi wasiat. Baru benda tu ditimbulkan, di situlah akan timbul cabar di mahkamah. Cabar satu tentang keesahan wasiat tersebut. Dia kalau wasiat yang jelas pun kadang-kadang orang cabar. Contoh jelas apa? Contoh ada bertulis, ada saksi dua orang pun kena orang cabar. Cabar. Tapi apatah lagi wasiat yang tak ada bertulis. Okey, bertulis mungkin bercakap. Pesanan. Sebab tu dalam saya kata tadi, taksiran awal tadi bahawa wasiat ni pesanan ataupun dia cuma cakap pada seorang kawan ataupun dia cakap pada adik dia. Jadi benda tu tak ada bukti. Itu yang menyebabkan orang cabar. Tu saya kata tadi, walaupun ada kadang-kadang ada dokumentasi pun orang cabar, apatah lagi tidak ada dokumentasi. Okey. Kebanyakan yang cabar dalam isu yang ada dokumentasi ni mungkin dari segi amount, jumlah. Kan adakah jumlah tersebut lebih 1/3 atau 2/3, nak kena tengoklah jumlah tersebut. Kerana orang cabar kerana diragukan dokumen tersebut. Kan mungkin saksi tu dah tak ada, lepas tu mungkin sign tanda tangan di wasiat tersebut meragukan, mungkin wasiat tersebut dibuat dalam keadaan maradul maut, mungkin dia dah nazak, kan, dia datang ke hospital, dua orang saksi sign ataupun ucap jari, kan. Saya pernah ada aduan benda tu. Jadi benda-benda macam itulah yang menjadi masalah dan dicabar, kan. Jadi dari segi cabar ni, yang boleh cabar biasanya waris lah. Waris yang akan yang ada, sebab dia ada hak, dia ada locus, hak locus untuk dia mencabar kat mahkamah. Orang lain tak mikir lah. Tapi kalau waris, dia boleh cabar atas perkara tersebut. Itu yang biasa kita tengok dalam kes-kes mahkamah dari segi validity, kesahan wasiat tersebut. Okey, baik. Ada soalan daripada Cik Muhammad Fadil. Nak tanya, bila ada tidak persetujuan berlaku, nilaian yang dibenarkan akan kembali sekadar 1/3. Penilaian ini nanti ditentukan melalui perbicaraan atau wasiat tersebut terus dianggap tidak boleh dilaksanakan. Mungkin boleh Tuan kupaskan tu. Okey, dari segi nilai, memang sekarang 1/3, katakan diberi lebih dari 1/3, waris kena setuju. Nilaian tu, persoalannya bila masa kita nak tentukan nilai. Adakah masa wasiat dibuat, adakah pada masa kematian ataupun pada masa perintah mahkamah. Nilaian itu dikira pada masa kematian, bukan pada masa wasiat itu dibuat. Mungkin wasiat itu dibuat pada tahun 2010, kematian berlaku tahun 2020. Dan itu bicara mahkamah panjang, kan, mahkamah kan 5 tahun. Tahun 5 tahun lepas tu, maka mana nak tengok tahun contoh 2010 atau 2020 ataupun 2025. So jumlah tu dikira daripada jumlah tarikh kematian 2020. Di situlah kita nak nilaikan. Maknanya walaupun katakan share tu dah naik, kan, kalau 2025 dah mungkin naik, tak, dikira daripada 2020. Maknanya penilaian tersebut yang diambil kira oleh mahkamah adalah pada penilaian ketika kematian pemberi wasiat. Pada time itu mungkin dinilaikan, okey, ada 1 juta, okey, tengok, katakan dia beri pada penerima wasiat
600,000 lebih daripada 1/3, masa itulah dalam mahkamah hakim akan panggil ahli waris ni. Sebab tu dalam sebaik-baiknya kalau kita nak buat kes pengesahan wasiat, kita kena tentukan dulu siapakah waris. Waris kepada pemberi wasiat. Bila kita dah tentu siapakah waris, maka di situ barulah maka akan tanya kepada waris, setuju tak untuk diberikan lebih daripada 1/3 tersebut. Kalau waris kata setuju, maka bolehlah beri lebih tersebut. Kalau kata tak setuju, maka setakat 1/3 mengikut nilaian semasa kematian pemberi wasiat. Okey, baik. Jadi baki kepada nilaian yang semakin naik tadi tu, yang baki 5 tahun yang Tuan bagi tahu tadi tu, dia akan ke arah kepada mana Tuan? Okey, bila dah baki tersebut, katakan ada naik, maka pada waris lah, tu pulang pada waris lah, dia akan bagi pada waris. Setakat yang diterima oleh penerima wasiat adalah 1/3 pada tahun 2020, setakat itu saja. Maknanya kalau ada kenaikan selepas itu, sebab tu bila dia kena bagi, bila dah bagi ikut nilai tersebut, yang baki tu biarlah waris yang uruskan. Waris akan uruskan. Waris Dia akan cuma setakat uruskan. 1/3. Benar, waris akan uruskan. Okey, baik. Soalan seterusnya, okey, bagaimana jika si mati tidak membuat wasiat sedangkan dia banyak meninggalkan hutang? Apakah yang isteri perlu buat? Ni biasa ni. Okey, mungkin boleh Okey. Puan lepaskan. Sebab kalau kita tengok dari segi tafsir wasiat ni adalah memberi harta, manfaat, betul? Kalau kita mana seorang tu memberi pesanan untuk dia pada orang lain, pihak ketiga, untuk dia menerima harta atau manfaat untuk dilaksanakan. Tapi kalau hutang ni dia tak boleh lah. Kan hutang ni cuma pesanan dia bukan, sebab dia konsep wasiat ni adalah harta yang hendak dibagikan. Harta yang bermanfaat ataupun manfaat tadi sendirilah. Tapi kalau hutang ni itu adalah tanggungjawab kepada waris lah. Waris untuk melaksanakan hutang. Sebab tu dalam sebelum kita nak bagikan wasiat ni, hutang tadi kena selesaikan dulu. Kalau nilaian harta tu yang dia ada, contoh dia ada harta nilai 1 juta, tetapi hutang dia 2 juta, maka tak boleh, maka kena selesai. Kalau hutang sikit, hutang tu 1 juta, mana bagi hutang 1 juta. Walaupun dia diwasiatkan 1/3 kepada anak angkat dia, dia tak dapat lah. Sebab duit arwah tadi, harta dia kurang daripada nilai harta yang dia ada selepas kematian dia sebut. Jadi kena dahulukan hutang. Jadi tak adalah, dia jadi negatif lah. Maknanya kalau wasiat hutang tu tak ada istilah wasiat hutang tak ada wasiat hutang. Dia tak ada wasiat hutang. Kalau hutang ni adalah tanggungjawab waris sendiri sendiri ya. Maknanya kena tengoklah, kalau nilai harta tu tak cukup, maka waris ni kena usahalah untuk menyelesaikan hutang arwah, kan. Okey, baik. Tadi saya ada dengar Tuan sebut pasal anak angkat. Macam mana pula status? Kan sekarang ni orang famous dengan angkat, mak angkat, anak angkat, ayah angkat. Okey. Jadi perlu tak mendapatkan persetujuan daripada waris untuk berkenaan dengan pembahagian anak angkat ataupun apa-apa sebarang angkat-angkat ni. Sebab angkat ni macam mana kita nak clarifikan, perlu dilihat secara yang legally angkat ataupun tidak, ataupun sekadar mulut saja. Mungkin boleh Tuan kupaskan. Okey, soalan yang menarik, dan ini biasa, ini wakil sekarang ya, biasa berlaku sebab ramai sekarang orang kadang tak berkahwin ambil anak angkat, kan, ataupun orang yang tak dikurniakan anak mengambil anak angkat. Anak angkat ni ada dua. Satu, anak angkat yang diambil bukan daripada keluarga dia. Maknanya dia pergi ke dia pergi satu rumah anak yatim, dia ambil satu anak angkat, kan? Lepas tu dia pergi ke JPN, daftarkan anak angkat, dia bawa akta pengangkatan anak. Dan satu lagi, kadang-kadang kan ada orang, dia ada beradik, kakak dia ada ramai anak, suami dah meninggal, kan, 10 orang anak, lepas tu tak bekerja, jadi dia kesiankan kakak dia, dia ambil lah anak kakak dia atau anak abang dia untuk dijadikan sebagai anak angkat. Kadang dulu-dulu kita tengok ada orang kan, pasangan ni dia tak ada anak, tapi kakak abang dia ada anak ramai, kan. Jadi dia ambil lah anak angkat, anak kakak dia tu untuk dijadikan anak angkat. Dan di situ pun sama ada dia daftar atau tidak, itu persoalan lain. Tapi persoalan untuk bagi wasiat kepada anak angkat ni
dia tak perlulah untuk mendapat kebenaran waris. Dia nak bagi umum dia pada siapa saja dia boleh bagi. Anak angkat, bapa angkat, pada siapa. Cuma kita kena pastikan adakah anak angkat yang diambil tu waris ke tidak. Kalau anak angkat yang diambil anak angkat yang contohnya di pusat-pusat anak angkat pusat tahfiz, pusat jagaan tersebut ataupun anak yatim, maka tak ada masalah lah. Itu dikira sebab dia tak ada mahram kan, tak ada hubungan kan. Itu dia boleh bagi, dia boleh wasiatkan sebab dalam hadis Rasulullah wasiatul waris. Maknanya dia boleh bagi sebab anak angkat tu bukan waris. Tapi katakanlah dia ambil anak angkat tu anak kakak dia, anak abang dia, dan anak tersebut bila kematian dia adalah waris kepada dia, maka anak tersebut anak angkat tersebut tak boleh menerima wasiat sebab dia adalah waris. Sebab umum dia wasiat dia tak boleh pada waris. Kena tengok gitu. Sebab tu kategori angkat ke tak nak angkat ni kita kena tengok status anak tersebut. Adakah anak tersebut waris kepada yang mengangkat tersebut ataupun tidak. Kalau dia bukan waris, dia boleh wasiat setakat 1/3 dan tak perlu dapat kebenaran. Waris tak perlu dapat kebenaran. Tapi kalau dia adalah waris tak boleh. Kecuali yang dia ada exemption clause tadi, pengecualian tadi, klausul pengecualian, kecuali waris-waris yang lain setuju untuk anak angkat tersebut yang waris itu untuk menerima wasiat. Dia pokok pangkalnya setuju. Sebab dalam Islam taradi minkum kan, kita redha meredai kan. Jadi kalau kita redha meredai, walaupun dari segi hukumnya dia tak ni, dia bukan tertolak terus ya. Dia kalau diwasiatkan kepada anak angkat tu, dia tak tertolak terus, tetapi dengan syarat ada persetujuan waris. Kalau tak setuju waris tak boleh. Kalau boleh, kalau anak tu anak angkat yang tak ada hubungan, maka boleh terus wasiatkan, tetapi setakat 1/3 saja. Okey, baik. Itu keadaan dia. Okey, baik. Jadi kalau kita nak wasiatkan, boleh ke nak wasiatkan sesuatu harta yang masih dalam hutang? Contoh rumah, kereta ataupun apa-apa. Okey. Umum boleh mewasiatkan apa-apa harta dalam hutang. Sebab sekarang ni mana ada, jarang orang beli ada harta secara tak hutang ya, betul kan? Beli rumah. Semua loan 35 tahun je kan? Ya betul. Cuma setengah orang membuat loan tersebut, rumah biasanya tanah ni dia ambil MRTA kan. Maknanya dia ambil insurans Jadi sebenarnya tak ada masalah. Maka dia nak wasiatkan satu benda yang masih terhutang, tak ada masalah. Cuma kalau biasa kalau kita dalam hibah pun ada lebih baik kalau kita nak wasiatkan satu benda itu, kita kena maklum pada bank kan. Maklum pada bank, okey, bahawa saya dah wasiatkan harta ini. Sebenarnya bila dia nak wasiatkan satu benda yang masih dalam loan, sebenarnya loan pun ada pemilikan juga kan. Ada hak juga tersebut. Jadi kena maklumkan bahawa saya nak hibah, saya nak wasiat kan, just maklum pada bank lah. Kena maklum bank tak ada masalah. Lebih kata dapat kebenaran bank lah. Ya, betul. Tapi yang lebih baik ambil insurans. Bila ada insurans rumah dan sebagainya, bila berlaku kematian, sudah tentu rumah tersebut telah selesai bayar dengan bank. Betul? Yeah. So dia boleh execute terus jadi wave lah kan. Dia terus barat. Dia akan jadi wave. Betul. Ada gitu. Okey, Jai. Okey. Jadi dalam kategori okey. Kalau kita fokus pada tajuk kita ni, wasiat urus harta, elak sengketa. Jadi waktu bila yang bersesuaian untuk diwasiatkan dan bagaimana cara yang secure orang kata untuk membuat wasiat ni tadi. Betul. Okey. Yang sengketa ni, sengketa yang berdasarkan pengalaman saya dan pemerhatian saya, sengketa ni bila dia buat wasiat ni, dia tak berbincang dengan waris. Bagi wasiat, lepas tu timbul wasiat tersebut setelah berlaku kematian dia. Jadi waris-waris terkejut lah. Betul? Jadi terkejut, itu yang kadang-kadang dicabar di mahkamah dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya pengurusan, sebab tu ni tajuk pengurusan harta kan, mengelakkan sengketa. Yang sebaiknya katakan seorang ayah tadi, dia ada 3 orang anak, dia ada isteri, lepas tu dia ada anak angkat yang bukan waris dia tadi. Dia nak bagi pada anak angkat ni kan. Jadi bila dia nak bagi anak angkat ni, dia sebaiknya dia tahu sekarang ni kalau dia meninggal, siapa waris dia? Isteri dia. Kalau dia ada mak dia kan.
Kalau ada anak lelaki dan sebagainya. Jadi kalau boleh sebelum dia nak buat wasiat tu, dipanggil lah anak-anak dia ni. Panggil isteri dia, panggil mak. Beritahu pada awal, mak, isteriku, anak-anakku, ayah nak buat wasiat 1/3 ni kepada adik yang ni, kan? Yang ataupun pada kakak ke yang pada yang bukan waris apa, diberitahu awal-awal. Dan sebaiknya wasiat tersebut dibuat dalam bentuk bertulis, ada dokumentasi, kan, berdokumentasi, dan ada saksi, kan, ada saksi dua lelaki yang menjadi saksi. Dia dah maklum pada awal, pada waris, okey, ini ayah dah buat, ataupun dia buat dulu sendiri, kemudian dimaklumkan pada anak-anak dia, dia tunjukkan ini ayah dah buat wasiat. Jadi mohon nanti bila ayah dah tak ada, laksanakanlah 1/3 untuk yang menerima tersebut. Jadi 2/3 bolehlah digunakan pada dibagi-bagikan pada ahli waris. Kalau dia nak bagi sama rata pun boleh. Dia dah rancang awal-awal. Dia kata 2/3 ni, contohnya 2/3 1 juta, okey, ada mak, ayah, mak, isteri dan 3 anak, kau bagilah sama rata, kan? Kalau ikutnya anak lelaki lebih, anak perempuan, tapi dia boleh kata begitu, boleh berpesan begitu. Jadi tak timbullah, anak-anak pun setuju dan faham. Itulah cara yang paling elok bagi mengelakkan sengketa tadi tu, kan? Kalau tidak, senyap bila berlaku kematian baru jumpa. So, ada satu kes lepas beberapa tahun baru kata, oh saya baru jumpa dokumen wasiat, kan? Tak marah ataupun terkejut lah ahli waris, kan? Oh tiba-tiba ada pula, kan? Jadi itu yang menjadi masalah kita, yang menyebabkan berlaku sengketa dan dicabar di mahkamah. Okey, baik. Jadi alhamdulillah secara basicnya kita dah kupas berkenaan dengan wasiat. Okey, dari segi prosedur apa semua tu mungkin kita akan kupaskan dengan lebih lanjut lagi di kemudian. InsyaAllah. Okey, jadi untuk mengakhiri slot perkongsian ilmu petang ini, ada kata-kata akhir ataupun nasihat daripada Tuan selaku peguam syar'i sendiri berkenaan dengan wasiat ni pada yang sedang menonton? Okey, bagi saya lah, dalam Islam banyak elemen yang boleh kita gunakan, instrumen, wasiat, hibah dan sebagainya. Kalau boleh, kalau kita gunakanlah instrumen yang selamat, hibah. Hibah ni kan dia lebih selamat, lebih mudah sebab dia tak akan berlaku wujudnya tomahan, sebab dia boleh diberi dalam masa hayat dan pada sesiapa saja, pada anak boleh, waris bukan ahli waris boleh, pada bukan waris pun boleh. Hibah ni dia lebih instrumen yang lebih selamat. Jadi boleh juga gunakan wasiat, dan wasiat ni penting, dan kalau pastikan hibah ke wasiat ke, pastikan buat secara berdokumentasi dan ada saksi. Bukan apa, bila berlakunya kematian, waris tahu dan ada dokumentasi dan mudah untuk mahkamah untuk membuat pengesahan dan sebagainya. Dan tak adalah berlaku, dan sebagainya saya kata tadi, panggil waris yang terdekat dan maklumkan pada waris tersebut tentang hasrat pesanan, sebab wasiat ni dia pesanan kematian. Bukan bila dah dekat-dekat nanti, kalau kita dah buat wasiat pun nak mati, nanti akan timbul soal-soal tomahan dalam maradu maut, lepas tu ada undue influence, kan, domestik, berdasarkan mengikut pada hukum syarak. Itu yang terbaiknya. Jadi alhamdulillah. sebaiknya ada perancangan yang baiklah. Maknanya kita kena merancang harta kita, bukannya kita nak cari harta je, tapi kita perlu merancang betul. bagaimana. Betul. Okey, baik. Jadi saya percaya semuanya telah pun dijelaskan secara basic umumnya. Okey, jadi saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada Tuan Muhammad Isa kerana sudi meluangkan masa dalam slot perbincangan perkongsian ilmu ni, Tuan. Okey, insya-Allah jika diizinkan lagi, boleh sekiranya kalau saya nak menjemput lagi untuk perkongsian akan datang, boleh, Tuan? Boleh, insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Selamat menjalani ibadah bulan Ramadan dan semoga bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga Tuan sihat-sihat selalu, insya-Allah, Tuan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi inilah dia secara umum dan basicnya wasiat itu tadi. Okey, sebab kita jangan kita lupa, kita mencari dalam pada kita hidup,
di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni kita sentiasa mencari rezeki dan harta untuk waris ataupun ada tujuan kita sendiri. Jadi jangan kita lupa pula bila kita dah mencari, kita kena tahu pula macam mana kita nak menguruskan harta itu tadi sekiranya setelah kita meninggal dunia nanti. Okey, jadi saya merujuk di dalam hadis wasiat yang mana wasiat ni digalakkan dalam Islam. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya nak kata apa? Nak katakannya itu penulisan wasiat adalah sangat digalakkan kerana ia merupakan suatu tindakan yang mulia untuk menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang telah dikumpul, dicari semasa hidup. Jadi pewarisan harta yang dirancang ni tadi melalui cara wasiat dapatlah diagih-agihkan untuk tujuan kebajikan dan kepada keluarga yang tersayang selepas kematian. Sebab saya rujuk jugalah dalam cerita 3 Abdul. Kan? Jangan sampai dah tak ada wasiat apa semua tu ataupun tak menguruskan harta dengan baik sampailah satu tahap waris itu sendiri ataupun orang yang sepatutnya menerima kebajikan daripada harta kita tadi sampai meminta-minta. Contoh macam tolong kami, bantu kami anak yatim piatu. Cerita 3 Abdul. Sempat jugalah saya tengok tadi. Okey. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita biarlah jadi semasa hidup kita menunaikan kebajikan kita dan semasa hayat kita pun moga-moga harta yang kita cari dapat juga disumbangkan kepada yang selayaknya lah dengan kadar-kadar yang tertentu. Jadi alhamdulillah cukup setakat ini sahaja perkongsian ilmu di bawah topik wasiat urus harta elak sengketa ni. Jadi siapa yang ingin membuat wasiat apa semua tu berjumpalah dengan orang kata peguam syar'i pun boleh, tak ada masalah. Ada badan-badan yang ditetapkan sendiri pun boleh, tak ada masalah, dengan syarat wasiat yang dibuat tu cukup rukunnya, saksinya dan maklumkan jugalah. Kalau nak maklumkan pun boleh juga, kalau nak sebaiknya. Kalau rasa tak nak maklum pun tak ada masalah. Yang penting ikut dia punya kaedah-kaedah dia. Okey, jadi sampai situ sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune untuk perkongsian ilmu esok malam jam 10 berkenaan dengan depresi, kaitannya dengan kehidupan, insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.